لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita dah sampai kepada rukun haji yang selanjutnya, iaitu pertama sekali niat, yang kedua iaitu wukuf di padang Arafah. Betul ke tak betul? Pertama apa? Oh jemaah, segar sikit semua bos. Ya, pertama apa? Niat. Kita dah cerita panjang lebar tentang niat. Yang keduanya apa? Wukuf, iaitu berdiri seketika di padang Arafah, yang mana kita mula daripada solat zuhur sampai sebelum waktu subuh. Tapi selepas maghrib atau isyak kita dah keluar menuju ke Muzdalifah. Muzdalifah tu bila? Malam raya. Ingat ya, wukuf petang raya. Petang raya maknanya bukan, faham tak maksud petang raya? Maknanya bukan petangnya hari raya. Petang raya maknanya besok nak raya nyari lagi. Ini kira petang raya. Ya, malam raya. Oh jemaah, malam tu. Malam raya kat mana? Muzdalifah. Kita duduk di Muzdalifah untuk berapa lama? Maghrib setengah malam. Tapi yang terbaik sampai solat subuh. Itu bergantung kepada transportasi yang disediakan oleh Kementerian Arab Saudi. Jelas tak? Ya. Kenapa kita berada di Muzdalifah? Atas sebab apa? Sebab apa? Untuk bermalam di sana. Nak buat apa kat sana? Duduk. Kita muhasabah, kita baca Quran, kita sembahyang sunat, dan acara tambahan adalah memutih batu. Jelas? Lepas itu pagi raya kita dekat mana? Oh jemaah, pagi raya kita kat mana? Kita berada di Mina. Buat apa kita berada di Mina? Untuk kita melontar jam haji. Baik, para jemaah yang saya hormati sekalian, selepas kita dah melontar jamrah pada hari raya Aidil Adha, iaitu 10 hari bulan, hari esoknya, jadi selepas kita dah lontar jamrah, apa yang kita lakukan? Kita bertahallul. Maknanya semua orang sudah buka pakaian ihram, dah boleh mandi, dah boleh sabun, dah boleh apa. Itu kira apa dinamakan tahallul itu? Tahallul yang pertama, tahallul awal. Ini saya cuba ulangkan sikit rumusan apa yang kita dah belajar berminggu. Tahallul awal. Lepas tahallul awal pula kita buat apa? Kita balik ke Shisha, menunggu hari esok untuk melontar jamrah. Ya, ini baru jamrah tu 21 biji 21 biji batu. Jamrah sughra, jamrah wusta, jamrah kubra. Lubang kecil, lubang tengah, lubang besar. 7. Berapa hari harus kita lakukan pekerjaan itu? Selama berapa hari? 3 hari berturut-turut. Jelas ke tak jelas? Jadi setiap hari mesti ada satu cycle. 7. Satu hari lagi satu cycle. 7. Satu hari lagi satu cycle. 7. Ini pekerjaan 3 kali ini yang kita buat 3 hari dinamakan nafar tani. Itu mungkin saya belum sentuh. Dia ada nafar awal, nafar tani. Nafar awal maksudnya balik awal. Nafar tani balik lewat. Orang-orang Arab hari yang kedua daripada tasyrik sudah, ya, lepas maghrib diorang dah tak ada di situ lagi. Semua dah keluar. Faham ke tak faham? Tapi kita ambil yang sempurna. Sebab kita negeri pun jauh, nak pergi haji pun susah. Kita ambil yang terbaik. Jadi nafar tani itu yang nafar yang kedua. Nafar putaran yang kedua. Putaran yang pertama orang dah boleh keluar pada 13 hari bulan. Awak keluar berapa hari bulan? 12 13 orang dah keluar. Kita keluar 11, 12, 13. Betul ke tidak? 13 lah. Kita keluar 13, diorang keluar 12, ya. Jadi 12 hari bulan diorang dah keluar. Kita pula keluar 13 hari bulan. Jelas ke tak jelas? 14 kita akan masuk ke hotel. Jadi satu hari malam berehat di Shisha, besok mulalah kita masuk Bur. Masuk Bur, Ustaz? Yalah, semua dah kapal-kapal semua. Ya, masuk Bur lah namanya. Ya, biasakan kita beramai-ramai berjamaah. Jadi 13 tu kita keluar tu namanya nafar tani. Okey.
Okey. Tapi awak sudah selesai tahallul ke belum? Belum lagi awak selesai daripada tahallul, awak masih ada tahallul tani. Bila nak selesai tahallul sani tu Ustaz? Selepas awak buat rukun haji yang ketiga, iaitu tawaf. Tawaf ni macam haji semuanya sama. Tawaf tak ada diskon macam solat subuh, solat maghrib tadi. Tawaf apa tawaf tu 7 kali pusingan. Yang membezakan niat kita saja. Sama ada kita nak buat tawaf sunat atau tawaf wajib. Tawaf sunat tu tawaf lah. Masuk masjid tawaf. Lagi kita dah tawaf umrah. Tawaf wajib, tawaf haji. Ini juga dinamakan dia tawaf ifadah. Tawaf perpisahan daripada amalan haji. Apa makna ifadah? Summa afidu min haitsu afadan nas. Dan mereka itu berpisah daripada amalan haji. Ya, sekali lagi saya ulang. Bila awak dah buat tawaf ini 7 pusingan, awak dah balik ke hotel, terus kita turun buat tawaf ini 7 pusingan, habis saja tawaf, makna awak sudah mendapat tahallul tadi. Dengan syarat awak sudah buat sa'i haji. Kalau sa'i haji, bila kita buat sa'i haji? Kalau siapa yang buat ifrad, bila masuk ke Mekah, dia buat tawaf kudu. Betul ke tak betul? Oh, maaf. Tawaf kudu, tawaf selamat datang. Lepas tawaf selamat datang, takkan nak duduk. Boleh buat sa'i tak? Boleh Ustaz, masih tak ramai orang. Jadi buatlah sa'i. Sa'i itu dinamakan sa'i haji. Oh, tapi belum buat tawaf, macam mana nak sa'i haji? Ini boleh ke depan ke belakang untuk tawaf dan sa'i kerana amalan haji berat. Jadi boleh di ke depan ke belakang dan untuk haji saja. Umrah tak boleh. Umrah mesti tawaf dulu, sa'i kemudian. Tapi bagi haji boleh sa'i dulu, haji dia punya tawaf kemudian. Faham ke tak faham? Sebab awak tak boleh buat tawaf. Habis tu Ustaz, kenapa tak tawaf? Buat tawaf haji sudahlah. Awak tak boleh tawaf dulu. Awak belum lontar jamrah. Awak belum wukuf di padang Arafah. Bila awak belum wukuf, macam mana awak nak pergi tawaf haji? Tawaf haji adalah tawaf perpisahan. Dia mesti dibuat selesai selepas itu. Faham tak? Jadi kalau awak belum buat sa'i haji, bila awak dah habis lontar jamrah semua, misalnya awak pergi datang, awak buat tawaf wuduk, tapi awak tak buat sa'i haji. Yang tadi kita kes yang pertama, dia buat sa'i haji. Kes kedua, dia tak buat sa'i haji. Dia buat tawaf ifadah saja. Bila selesai dia buat tawaf ifadah, tawaf kudum, dia dah selesai buat tawaf kudum, dia pun balik ke Shisha. Jadi bila habis melontar jamrah, 3 kali jamrah kan, dia dah balik ke Shisha balik, dia nak pergi ke Mekah, dia terus buat tawaf ifadah dan sa'i haji. Bila dia ambil sa'i haji, maknanya usai dah sudah dia pergi haji. Itu bagi kes yang kedua, iaitu dia tak buat sa'i haji pertama awal. Dia buat sa'i haji kemudian bersama dengan tawaf. Bagi orang yang dah buat sa'i haji dulu, tawafnya kemudian, selepas tawaf 7 pusingan, bertahallullah dia untuk tahallul yang kedua. Tahallul yang kedua bukan gunting rambut. Tahallul yang kedua adalah selesai daripada amalan haji. Tahallul yang pertama yang memerlukan gunting. Tahallul kedua tak perlukan gunting. Habis awak tawaf, ahlan wa sahlan berjalan. Sudah habis. Faham tak? Kalau awak habis sa'i pun dah habis sa'i awak, sudah jalan. Tak ada lagi nak potong-potong. Habis Ustaz nak potong, potong je lah bulu kaki je. Ya, tak ada potong-potong bulu lagi. Tak ada potong-potong rambut lagi. Sebab apa? Itu tahallul kedua adalah halal awak daripada iaitu pantang larang haji. Dah bolehlah kita bersatu suami isteri. Sebab pantang larang tahallul awal menghalangkan awak untuk apa? Pekerjaan yang selain daripada bersatu suami isteri. Awak nak pakai bedak, nak pakai apa, nak pakai wangi-wangi, ahlan wa sahlan. Awak dah boleh lontar jamrah 3 hari itu pakai baju biasa. Tak payah lagi ihram. Tak ada lagi pantang larang. Ya, yang pantang larang hanya pada bila ada sebelum hari raya Adha. Itu waktu awak ukur. Kalau jadi wakil boleh tak? Kalau jadi wakil boleh tak? Awak boleh wakilkan orang bagi jemaah-jemaah yang tak ada harapan. Awak boleh wakilkan. Maknanya dia ada sakit, ada keuzuran, awak boleh wakilkan juga. Tapi dengan syarat, awak kena lontar dulu. Macam mana tak nak wakilkan orang? Kadang-kadang terjadi kesilapan. Dia wakilkan orang, ambil angka 7 sekali perbanyak biasa. Itu salah. Awak kena habiskan awak punya dulu. 7, baru awak buatkan dia 7. Bukan satu kali lubang 7 ni makciknya 7, pakciknya 7, adik-beradik 7. Dia tak boleh itu 7 tak ada. Awak buat dulu dah habis, baru dia akan mengikut orang lain dulu.
Sekarang awak nak buat untuk 3 orang, 3 kali pusing tu. Ada pula ulama mengatakan boleh lepas awak lontar lagi untuk orang tu. Sebab ada pandangan. Ya. Tetapi kalau sebaiknya awak dah lontar 3 kali, baru awak pusing lagi lontar lagi 3 kali. Ya, kalau awak tak buat, awak hanya perlu membayar fidyah. Ya, hanya perlu membayar fidyah. Kerana tapi dengan syarat rejam yang pertama tu awak lakukan. Iaitu rejaman pertama tu apa? Jamratul Aqabah awal. 1, 2, 3 tu awak boleh ganti dengan fidyah kalau awak tak mampu. Allah SWT. Ya. Tapi kalau semua sekali awak tak buat, awak kena. Ya. Jelas tak? Jelas tak jemaah? Jemaah. Jelas ke tidak? Tawaf haji jangan anggap satu benda yang berat. Tawaf haji sama macam tawaf umrah. Cuma niat awak niat haji. Iaitu tawaf apa? Dia macam-macam nama kerana dia masyhur. Pertama, namanya tawaf ifadah. Iaitu tawaf selamat tawaf perpisahan, bukan selamat tinggal. Perpisahan daripada amalan haji. Separation from you and amalan haji. Ya, and the other one, yang keduanya adalah dinamakan tawaf haji, because itu adalah rukun, is a must, obligatory in haji punya practice. Jelas ke tak jelas? Ya, jadi itu adalah tawaf haji. Lepas awak dah tawaf haji ni mana? Selesailah sudah amalan haji. Saya nak jelaskan kepada awak tempat-tempat yang mana yang kita lihat ini. Okay, sebelum ni sudah saya sampaikan atau belum? Yang pertamanya kita kenal dengan nama Hajar Aswad. Jemaah, betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Ada yang kata betul tak betul. Sudahlah saya cakap jadi pening-pening ya. Sebenarnya salah. Sebab namanya sudah batu hitam. Macam mana dulu putih sekarang hitam? Maknanya itu nama baru yang diberikan untuk jadi batu hitam. Sebelum tu batu putih namanya. Betul ke tidak? Ya, macam pasir putih kat Kelantan. Ya. Jadi ala kulihat batu ni memang hitam. It's a black stone. Ya. Itu semua cerita-cerita yang tak ada kebenaran dia. Not true lah. Orang mengatakan batu ni dupik, tetapi disebabkan orang cium dia banyak dosa, dia jadi batu dia nama dia jadi hitam. Ya, baik-baik yang hitam, dosanya hitam, dosa putih, dosa biru semua masuk ya. Jadi warna pun jadi gelap. Ya, jadi tidak ada nonsense. Ya, jadi dia memang batu hitam. Ya, nanti kita akan pergi wampai. Maknanya cuba saya jelaskan dulu ni batu hitam. Batu hitam ni bukan batu besar ya jemaah. Batu Hajar Aswad ni kecil-kecil gini je. Semacam boli besar sikit daripada boli. Dia tak besar-besar lah, batu gini-gini je. Dia bukan batu satu-satu, batu macam simen awak tengok masuk dalam semua hitam. Tidak. Dia tampal dekat simen. Batu ni kecil-kecil je. Asal dia Kaabah ni kecil jemaah. Kaabah ni ini 10 kali ganda daripada Kaabah yang besar. Asal Kaabah ni macam batu 4 segi je. Untuk orang tawaf je gini tinggi je. Ikut tinggi Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu je. Bukan sekarang tinggi lagi begini, tidak. Sebab tu batu yang digunakan pun batu kecil. Ya, tetapi kerana jadi besar, yang besar jadi kecil. Masa bangunan dah mula besar. Jelas ke tak jelas? Okey, ini nama Hajar Aswad. Tempat orang di mana orang bermula untuk melakukan tawaf. Setiap kali nak melakukan tawaf, inilah tempat permulaan. Jelas tak jemaah? Yang keduanya namanya Multazam. Ini saya kenalkan dulu sebelum kita pergi tentang masalah tawaf ya. Kita akan ada praktikal semua untuk tawaf. Ini dinamakan dia Multazam. Multazam tu antara pintu dengan Hajar Aswad. Dia bukan pintu atau Kaabah, dia pintu dengan Hajar Aswad. Dia antara nampak tak yang mas tu pintu dia. Dia batu 1 meter. Itulah tempat yang paling mustajab batu doa di atas muka dunia. Jatuh di ranking yang pertama. Dia punya tempat antara batu, orang tak faham, orang pergi kiri kanan. Tempat dia tu antara pintu dengan Hajar Aswad. Dia macam 1 meter. Itulah yang dinamakan dia Multazam, mustajab batu doa di antara pintu Kaabah dan juga Hajar Aswad. Jadi ada sunat tak perempuan pergi? Tak ada sunat. Jadi perempuan mendekat sudah. Lelaki lebih baik tampalkan badan awak. Maknanya apa? Lekatkan badan awak dekat batu tersebut. Itu amalan mustajab. Tapi perempuan jangan nak dekat pula. Sila-sila dekat tercampak pula. Ya, sebab yang masuk semua macam gurga lelaki ya. Semuanya semangat sangat sampai kadang-kadang perempuan kalau pergi dekat benda baik, tapi kalau cara salah jadi salah. Awak melawan orang situ, orang itu, semua jadi benda-benda yang kurang elok ya.
dekat Multazam. Yang keduanya nama pintu Kaabah. Ini pintu Kaabah. Pintu semua dekat bawah. Kenapa pintu ni dekat atas? Oh jemaah, kenapa pintu ni dekat atas? Susah masuk. Tak Ustaz. Pasal apa? Susah? Kenapa? Dia susah masuk kan dia kasih susah masuk? Dia kasih susah masuk kerana dia pintu Kaabah bukan untuk semua orang. Sebab tu dibuat tinggi, ada tangga yang betul. Ya, tak, kalau bawa kat bawah, kalau buat pintu dia dekat bawah, percayalah dah ramai orang pecah kat pintu. Percayalah dengan satu bawa ketip, satu bawa apa, pecahkan dia masuk baju. Orang kalau dah berhajat, orang dalam keadaan tekanan, dia minta Allah kabulkan. Dia rasa pergi, oh orang-orang punya undang-undang ni semua tak jalan, aku nak buat sendiri. Kain Kaabah berapa banyak orang curi. Ya, sampai jalan sampai potong, sampai jalan sampai potong. Satu hari aku potong. Jangan cakap kain Kaabah, batu Kaabah tu pun dia nak buat cincin lah. Ya tak? Asyik terkurik. Sebab tu sekarang dia orang taruh badan Kaabah ni ada satu chemical. Macam mana pisau bawa cocok pun tak boleh kurik. Dia duduk jangan kurik. Aku kurik. Kan ada kurik-kurik kan? Dengan diri aku kurik. Ya tak? Aku cium, aku kurik. Ya tak? Batu Kaabah pun orang kurik. Ya. Jadi jelas tak? Jadi sekarang awak pakai macam mana pisau pun tak boleh kurik. Pasal dia ada chemical yang untuk badan Kaabah. Nampak macam batu biasa, tetapi kalau awak cucuk macam batu terpecah, tak boleh dipecahkan sebab dia chemical macam tu. To the extent ya, sampai pun baju Kaabah pun orang nak curi juga, buat jersey ya. Baik. Yang itu pintu Kaabah. Yang kedua, Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim maknanya apa? Tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim. Orang Melayu faham makam ni kubur. Betul ke tak betul? Oh jemaah, pergi mana Mak Haji? Di makam. Makam siapa? Makam suami. Ya, jadi gitu. Orang faham makam tu ialah orang meni. Sebenarnya istilah makam digunakan juga untuk tempat yang berdiri, tempat singgah dan juga tempat dia pernah berjalan. Ya, sebab tu banyak negeri Arab awak jumpa makam Nabi. Contohlah makam Rabi'atul Adawi yang bertamu-tamu dekat mana-mana negeri. Ada Iraq ada, Mesir ada, Palestin ada. Mana satu yang betul ni? Jadi makam dekat sini bermaksud tempat persinggahan dan juga boleh jadi tempat permakaman atau tempat dikuburkan jasad beliau. Jadi kita sebagai orang Islam selalu ada tabarukan berkah kerana orang-orang Arab ni bila dia nak mengenang sesuatu kejadian yang istimewa, terutamanya yang melibatkan ya orang-orang yang mendapat perhatian Allah, mereka selalu buat masjid. Contoh masjid jin. Dia tak masjid jin dekat Mekah. Ya, Nabi tak dimakamkan di situ, tapi dibuatkan masjid di situ. Masjid raya, masjid bendera, masjid kucing, masjid apa. Betul ke tidak? Orang tu pernah dengar tak? Tak pernah dengar, buat-buat pernah dengar lah. Ya, masjid kucing apa tu, orang buat benda tu untuk apa? Untuk mengenang peristiwa besar terjadi bisa faham ke tak faham? Jelas ya. Jadi makam Ibrahim ni diorang dapat apa tu orang kata mereka menjumpai tapak kaki Nabi Ibrahim yang akhirnya diselamuti dengan emas pada hari ini. Asalnya tempat ini, makam ini dekat dengan badan Kaabah. Dia dekat sangat. Sebab apa? Dia nak buat bangunan mesti dekat dengan Kaabah lah. Kalau daripada ujung ini, maknanya dia apa? Dia lompat-lompat pakai wire lah dapatnya. Dia tak buat Kaabah. Ya, mana boleh? Mesti dia mesti dekat dengan Kaabah. Tapi kenapa dia jauhkan makam ni jauh daripada Kaabah? Sebab mengganggu perjalanan orang, mengganggu orang sedang tawaf. Ya, sebab tu ada orang kata, Ustaz, kalau dalam kita belajar lepas habis tawaf kena sembahyang belakang makam Ibrahim. Sunat makam Ibrahim. Sunat makam Ibrahim nak sembahyang kat mana-mana kau boleh sembahyang. Ada orang cakap tak boleh Ustaz, mesti kat belakang sini. Itu yang tak faham saya kata. Orang buat bangunan bukan berdiri kat sini je, dia kena berdiri kat kiri, dia kena berdiri kat kanan, dia kena berdiri kat depan, dia kena berdiri kat belakang. Semua tempat dia berdiri. Jadi semua tempat awak boleh sembahyang sunat makam Ibrahim. Jelas tak? Jadi kenapa orang cakap mesti kat sini? Pasal untuk tawif awak nak senang kerja, belakangnya air zam-zam. Jadi lepas jalan minum jalan. Ya tak? Sebab tu awak disuruh sembahyang kat situ, target kat situ juga. Yang jadi pun satu juga. Itu kan tak ada. Kau tolak aku macam nak ganti pun, kau langgar aku tak bergerak. Jadi itu jadi masalah. Betul ke tak betul belakang air zam-zam? Betul ke tidak? Siapa pernah pergi umrah? Oh maaf. Belakang air zam-zam senang hidup aku. Tak noti-noti je mak aku. Ya, nak lari sana lari sini, duduk sebus-sebus duduk sana. Jadi itu masalah.
masalah. Jadi mana-mana awak boleh semayang mengikut kepada tempat yang lapang dan kosong. Jelas tak? Itu makam Ibrahim. Ya, makam Ibrahim itu termasuk di antara tempat-tempat yang dipermudahkan oleh Allah doa mengikut pengalaman para sahabat. Banyak orang doa di sini dikabulkan Allah. Ini yang menariknya bila awak pergi haji. Awak bayar 13-14 ribu dolar. Tak tahulah berapa, mungkin murah sikit, mungkin mahal sikit. Ya, awak bayar ni semua. Kalau dengan bayaran seperti ini, awak dah boleh pergi California. Awak dah boleh pergi negeri jauh-jauh yang awak impikan. Betul ke tak betul? Ya, tapi kat sini awak kena layak. Tetapi awak dapat kelapangan hati. Awak dapat tempat berdoa. Awak dapat jalan. Ya, tempat lain dapat jalan. Tapi nak doa tak ada tempat. Doa mana-mana je lah. Tapi kat sini ada tempat khusus yang dijamin oleh Allah mustajab. Batu doa tak dihijab di antara awak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hijr Ismail. Hijr Ismail atau diberikan nama sebagai Hujrah Ismail, bilik Nabi Allah Ismail AS. Ya, bilik Nabi Ismail sebab Nabi Ibrahim waktu bangunkan Kaabah sebelah dia buat rumah. Dia bangunkan Kaabah sebelah dia buat rumah. Jadi macam orang sekarang, rumah sebelah lagi surau. Faham ke tak faham? Jelas ya? Macam Nabi Muhammad SAW, dia buat masjid sebelahnya, dia buat rumah dengan isteri-isteri. Betul tak? Ya, jadi ini Hijr Ismail. Yang Hijr Ismail makna bilik Nabi Allah Ismail. Ada juga yang mengatakan itu kubur Nabi Ismail. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang sebenarnya hanya Allah lah yang tahu. Mungkin apa yang saya cakap tak tepat, mungkin ada yang lebih tepat. Ya, tetapi kita tak ada berita banyak tentang perkara tersebut. Jadi ini adalah kawasan Kaabah, badan Kaabah. Kaabah sebenarnya Allah dah tentukan dia punya peta luas dia dari sini, daripada Hajar Aswad sampai ujung batu putih di macam kikir. Nampak ke tak nampak? Sampai Hijr Ismail. Tetapi orang-orang Arab pada ketika zaman baginda Nabi Muhammad SAW, Kaabah ni berapa kali roboh tau? Berapa banyak kali roboh? Jadi orang Arab bangunkan balik, Ustaz, Kaabah boleh roboh ke? Iyalah, Kaabah bukan Tuhan. Kaabah je lah tempat dia untuk orang ibadah je, ada arah tujuan. Itu bukan rumah Allah, disebut rumah Allah. Tetapi takkan Allah punya rumah dengan awak lagi cantik rumah awak. Betul ke tak betul? Bila semi detached lagi lawa, takkan tempat segini aja. Walaupun dia ada kuasa menarik hati orang. Awak datang kat sana nampak aja mengalir air mata. Mengalir air mata. Betul ke tidak? Bukan meleleh liur, mengalir air mata. Kita tengok aja dah rasa kebesaran dia. Takkan ada boleh panggil beratus, berjuta-juta orang datang tuan-tuan. Dia tak ada promosi diri dia pun. Tapi bila orang datang kat sana, macam terus rempah, lemak, lelah bila hadapannya dia tu. Subhanallah, dia ada di depan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab Kaabah ni tuan-tuan, setiap hari Allah turunkan 120 rahmat. 120 rahmat. Ya tak? 120 rahmat ni untuk siapa Ustaz? Ya, 60 rahmat bagi orang yang bertawaf, 40 rahmat bagi orang yang bersolat, 20 rahmat bagi orang yang memandang Kaabah. Hari-hari Allah turunkan. Sebab tu ada orang duduk aja depan Kaabah, look at Kaabah pun dah tenang. Apa pasal makcik tak nampak Zuhur, Asar, Maghrib bilang tengok Kaabah. Padahal apa tengok saja dah membuat hati kita tenang dan tenteram. Seolah-olah ada pembelaan daripada Allah. Aku ni sekarang berhadapan dengan Allah. Apa aku nak minta-minta? Itulah tempat yang paling ultimate. Ultimate bahasa Melayu apa? Paling apa? Tempat ultimate tu tempat apa? Mana tempat kita punya tujuan utama. Ultimate kita tu tujuan utama kita menghadap diri kepada Allah. Awak nak pergi mana lagi? Nak pergi tempat makam? Lebih baik awak pergi Kaabah, betul ke tidak? Awak nak pergi mana? Nak pergi kubur? Lebih baik awak pergi Kaabah. Kaabah dah tak ada. Awak nak pergi wali, nak pergi apa? Ini tempat Kaabah. Ini Allah ke tempat ni. Apa lagi awak nak pergi? Dah tak ada tempat lain. Jangan putus harapan. Jangan putus harap. Ini tempat. Kalau ini tempat awak yakin dia tak, baik berbalik sudah jauh lagi. Ya tak, sebab tak ada lagi ultimate lebih tinggi. Betul ke tak betul? Baru datang Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang cakap nak pergi makam yang terbanyak dapat berkah, itulah bakhil.
Baqi' itu 10,000 orang syuhada, 10 orang, 1,000 orang para sahabat baginda Nabi SAW. Yang lain datang wali songo, Habib Noh, apa, itu satu-satu, semuanya baik. Tapi ini tempat lagi baik pasal dia mengumpulkan 10,000 orang syuhada yang hidup dengan zaman baginda kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bintang-bintang di langit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu semua baik, tapi ini jauh lebih baik. Awak dapat jumpa satu ustaz baik ke 10 ustaz baik? Awak dapat jumpa satu habib baik ke 10 habib baik? 10 ya. Ya tak? Betul ke tak betul? Jadi lagi banyak, lagi baik, lagi banyak daripada barakah yang kita terima daripada kesalihan mereka, dan terlebih lagi dengan keluarga Nabi, Siti Aisyah, isteri Rasulullah yang mulia, anak-anak Rasulullah, menantu Nabi, semua dikuburkan di Baqi'. Betul ke tak betul? Itu semua pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat, ya. Hajar Ismail. Jadi Rasulullah bin zaman pada ketika itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa Kaabah ni dibangunkan setengah 3 suku je lah, bukan setengah 3 suku je, tak bangunkan habis? Ya tak? Dia kata, ya, masyarakat kamu, ya, kekurangan uang untuk membangunkan Kaabah ni sampai tempat ni, iaitu kekurangan uang yang halal. Orang Arab kan dulu semuanya bantai, kan? Ya tak? Dia punya apa? Judi, apa, arak, sebagainya. Tapi mereka tahu adab. Untuk Kaabah mereka pakai wang yang bersih di zaman jahiliyah. Mereka guna wang bersih, dia tak pakai wang potong. Dia orang ada makasaman. Macam mana Samsing Arab pun masuk Mekah, mesti diam, tak ada buka pun apa-apa radio joget-joget, tak ada. Dia orang tahu hormat. Kat luar tu masalah mereka lah, tapi dia orang bila masuk dia tahu hormat. Yang buka lagu gele-gele pun duduk buku Quran je. Dia tahu tempat ni tempatmu mulia, dia tahu adab. Faham dia tak faham? Oh, dia faham. Baik pas driver ke apa ke, awak buka radio lagu-lagu, marah dia. Hormat dia tak nak, walaupun dia Samsing juga sebenarnya. Tapi dia tahu hormat tempat. Ini tempat jangan buat begitu. Tahu hormat. Bila awak tahu menghargai sesuatu dari Allah, tahu menghargai Allah. Betul ke tak betul jemaah? Oh jemaah, awak boleh jahat, boleh nakal, tapi tahu menghormati tempat yang mulia. Sebab ini tanah haram, double tempat. Macam bulan Ramadan. Ibarat awak dekat Mekah ni Ramadan hari-hari. Ya tak? Awak buat satu benda diganjali oleh Allah dengan 100,000 kali ganjaran pahala. Betul atau tidak? Awak buat jahat, awak dapat 100,000 kali ganjaran dosa. La haula wala quwwata illa billah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Jelas ke tak jelas? Oh jemaah. Jadi ini tempat-tempat mulia. Awak mesti masuk, first thing in mind, kita mesti masuk. Aku masuk Mekah, aku masuk Madinah, bukan masuk Orchard Road, bukan masuk mana Suntec City, aku bukan masuk mana Disneyland. Saya masuk Mekah. Awak boleh gembira kat dalam, tak pernah orang halang, bukan nak jadi serius, tidak. Tetapi mesti jaga adab-adab dan juga menghormati tempat yang mana awak berada sekarang. Betul ke tak betul? Jemaah, jadi bila kita tahu adab, Allah mulia. Sebab tu bila saya belajar dulu, guru saya ajar pertama, sebelum kau pandai belajar adab dulu. Dia tak belajar adab dulu. Sebab tu Rasulullah bila berdoa dalam bulan puasa pun, Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan minna. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan, keselamatan dengan berkat bulan Ramadan, dan selamatkanlah Ramadan daripada aku, dia kata. Apa makna selamatkan Ramadan daripada aku? Jangan kerana aku Ramadan ni buruk dah. Ya, aku tak tahu jaga aurat bulan Ramadan, aku tak tahu nak jaga adab pada bulan Ramadan, aku tak tahu jaga akhlak pada bulan ini, contoh. Jadi jangan kerana kita Kaabah menjadi malu di sebagainya. Faham tak? Jadi kita ada adab tu penting. Al-ilmu, al-adab qabla al-ilm. Adab sebelum berilmu. Bila kita ada adab, kita tahu menghormati apa yang kita patut hormati, insya-Allah Allah juga akan memuliakan kita sepanjang perjalanan kita. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Lepas tu pula ada rukun hierarki. Nampak rukun tak? Apa makna rukun tuan-tuan? Oh jemaah. Rukun apa? Rukun beragama. Rukun apa? Rukun Islam. Rukun tu maknanya apa? Muncul ataupun tiang yang menjurus ke arah Iraq. Itu pula pancuran emas, tempat pada kalau lah misalnya
Jadi sikit sebanyak ya. Kalau misalnya air jatuh, ya tuan-tuan, air hujan ke apa, dia ada tempat turunkan air. Ini tempat Hajar Ismail, sekali lagi saya kata awak, mustajab doa. Ini 3 tempat: Multazam, Hajar Aswad, pintu Kaabah, Makam Ibrahim, Hajar Ismail. Ini semua mustajab doa. Ya Allah, tak dihijab antara awak dengan tempat. Saya pernah banyak hajat-hajat besar masuk dalam Alhamdulillah. Ini Allah dengar tuan-tuan. Awak dah jauh-jauh datang ribu-ribu batu, bayar ribu-ribu dolar, takkanlah sama dengan orang tak pergi duduk kat rumah. Betul ke tak betul? Takkan sama orang yang pergi berjuang, berjihad fisabilillah dengan orang yang duduk aja tengok dia, tuan-tuan. Sama ke tak sama? Pemain bola dibayar mahal ke atau yang tengok bola bayar mahal? Pemain bola bayar mahal. Berapa Ronaldo satu minggu? Subhanallah, besar. Itu baru pelajaran dunia, belum pelajaran akhirat. Betul ke tak betul? Ya, takkan penonton sama dengan pemain. Jadi awak jadi pemain sekarang, orang memandang awak takkan sama. Awak pernah dengar ada ganjaran awak nanti itu besar. Macam orang Mas, Rukun Syami. Rukun Syami iaitu bucu yang menuju ke arah Syam. Syam tu kat mana? Oh maaf, tak usah lagi China. Syam tu kat mana? Syria, Damascus. Damascus tu ibu kota dia. Syria dia punya negeri yang sedang berperang sekarang. Okey, lepas tu pula Rukun Yamani. Apa itu Rukun Yamani? Bucu yang menuju ke arah Yaman. Ya, kalau awak lurus, awak sampai Yaman, lurus sampai Syam, lurus sampai Iraq. Faham ke tidak? Dan Rukun Yaman ini disunatkan setiap kali bila kita bertawaf sampai dekat Rukun Yaman ini, kita angkat tangan Bismillahi Allahu Akbar walillahil hamd. Kita disunatkan angkat tangan, baru kita jalan terus lagi, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita jalan kat sini sebelum sampai Hajar Aswad, ulang Rabbana atina. Tapi dekat Rukun Yaman ni disunatkan kita untuk apa? Cium, pegang. Tapi kalau kita lihat ramai orang tak boleh cium, tak ada pegang, sudah kita jalan angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar walillahil hamd. Adakah itu dinamakan juga istilah macam Hajar Aswad? Tidak. Itu menghormati Rukun Yaman. Sebab Rasulullah cium batu Rukun Yamani. Sebabnya apa? Ada sebabnya, iaitu Hajar Aswad, awak mesti jelas ya, Kaabah ni dibuat daripada batu apa? Kan saya dah jelas ke belum sebelum ni? Kaabah dibuat daripada batu apa? Batu konkrit, bukit timah. Batu mana tuan-tuan? Kaabah dibuat daripada batu-batu yang diambil daripada Jabal Qubais, batu sebelah dia, tempat yang mana dibuat istana raja. Sebelah Kaabah, bangunan Masjidil Haram ni ada istana raja, panjang dia 1 kilometer. Itu semua satu bukit yang besar yang telah ditarak, dibuat istana raja. Ya, istana raja. Kenapa raja buat istana atas Jabal Qubais? Jabal Qubais merupakan bukit yang pertama yang diciptakan oleh Allah di dunia. Bukit yang pertama, yang paling tua di atas muka bumi. Itu kepercayaan kita. Ya tak? Kenapa dia nak kena buat atas Jabal Qubais? Yalah, sampai bila-bila orang ingat Jabal Qubais istana raja, Jabal Qubais istana raja. Macam Firaun lah, awak tengok dia ada piramid. Kenapalah Firaun ni? Ya tak? Firaun ni buat piramid. Jadi setiap kali awak nampak piramid tu hebat, awak tahu kat dalam tu ada kubur raja. Faham ke tidak? Bukan Datuk Raja, kubur raja. Ya, kubur raja. Jadi piramid ni semua juga untuk kita ingat dia sampai bila-bila. Jelas ke tak jelas jemaah? Baik, itu Rukun Yamani. Bahawa Rukun Yamani ni nanti perlahan-lahan dalam perjalanan kita dekat Mekah saya akan jelaskan lebih baik dan lebih terperinci. Sebab apa Ustaz? Kita ada banyak waktu di Shisha, kita banyak waktu bersama. Lepas mayang kita ada ceramah, kita ada tazkirah, kita ada bulan lagi pelajaran. Kita akan hidup bersama selama 1 bulan. Ya, jadi insyaAllah setiap pergerakan awak akan dibimbing. Mungkin ada benda yang tak berapa jelas kerana disebabkan waktu yang agak sempit. Tapi dalam perjalanan setiap hari kita akan bersama setiap waktu. Ada benda soalan, jawapan dan juga penerangan yang lanjut akan diberikan. Ya, sebab ilmu Allah ni terlalu banyak. Bila awak lagi banyak tahu, lagi tak habis. Kalau orang tak tahu, sekejap je kuliah dia habis. Tapi kalau orang lagi banyak tahu, lagi dalam. Ini belum cerita lagi tentang cerita Hajar Aswad. Ya, cerita Hajar Aswad, tentang cerita air Zam-Zam. Macam mana air Zam-Zam tu pernah terkubur, pernah dijumpai kembali. Apa sebab cerita mulanya air Zam-Zam? Kerana datuknya Rasulullah bernazar nak sembelih dia punya cucu dia. Yang ini semua terjadi, banyak cerita yang lain yang perlukan
Tapi yang saya ceritakan awak ni adalah kebutuhan awak untuk buat haji dulu. Bila sampai kat sana baru hikmahnya, ceritanya, sejarahnya, supaya tak terganggu perjalanan pembicaraan haji. Jelas ke tak jelas? Jadi jelas. Okey, jadi kita akan mula bertawaf mula daripada Hajar Aswad. Ya. Awalnya kita bertawaf, cara kita bertawaf ialah kan kita jalan begini kan. Sampai dekat Hajar Aswad kita pusing gini, Bismillahi Allahu Akbar. Cium. Bismillahi Allahu Akbar. Cium. Bismillahi Allahu Akbar. Cium. Boleh tak jemaah sekali lagi macam mana? Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa kita Bismillah Allahu Akbar? Asalnya bukan Bismillah Allahu Akbar, asalnya kita cium batu. Sujud kita cium. Sebab awalnya Nabi SAW bila sampai batu tersebut dia cium. Tapi sekarang bukan kata cium, nak dekat pun tak boleh jemaah. Orang terlalu ramai. Sebab tu digunakan isyarat, iaitu sentuh, ya, dan juga cium. Sentuh, cium. Berapa kali? Allah Akbar 3 kali. Baru kita jalan Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Kita pusinglah terus. Ya, bagi perempuan jalan, bagi lelaki berlari anak, bagi yang mampu. Tapi ini semua teori. Hakikatnya awak tak boleh buat begitu. Terlalu ramai orang. Tempat ni makin hari makin sempit. Awak tengok lagi macam mana nak lari. Silap lari bulan, mana dia awak tak tahu ya. Ya, awak lari ke mana, dia lari ke mana ya. Semua orang pada lari. Ya, jadi sebab apa terlalu ramai orang. Jangan macam biasa. Ya Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Okey, satu lagi saya nak jelaskan. Tawaf kita akan baca dengan apa-apa doa yang kita mampu atau dengan petunjuk kitab yang diberikan di tangan awak. Tetapi jika sekiranya awak tak tahu baca, jangan malu-malu, jalan saja sudah. Sebab tawaf ni adalah perbuatan, dia bukan percakapan, dia bukan bacaan. Tawaf adalah amalan. Amalan jalan kaki. Jangan kira tawaf dia tak baca apa-apa pun tak apa. Kenapa Ustaz tak baca apa-apa pun tak apa? Sebab malaikat 70,000 orang tawaf atas Kaabah ni tak pernah baca apa-apa. Tawaf aja. Ya tak? Walaupun tawaf was salat, tawaf sembahyang, tapi awak tak baca kita apa. Tapi buat apa awak nak jalan tanpa baca apa-apa? Kalau awak tahu baca Fatihah, bacalah Fatihah. Kalau awak tahu baca doa Rabbana Atina, bacalah Rabbana Atina. Ya tak? Kalau awak tahu baca Subhanallah walhamdulillah, bacalah, takkan nak kosong je. Betul ke tak betul? Nah. Jadi kalau makja atau membaji, some of you didn't know how to recite, then it's okay just to walk, because tawaf is a pergerakan. Ya, tawaf bukanlah bacaan. It's not recitation. It's only a movement. Ya, a movement from one place to the other place. Ya, from Hajar Aswad to Hajar Aswad. Ya, boleh faham jemaah? Do you understand? If you don't understand, you make yourself understand. Okey, baik ya, jelas. Jadi bila awak dah tawaf, awak jalan tawaf sini, awak dah tawaf, multazam, sepanjang awak tawaf, awak tak boleh pegang badan Kaabah. Ingat, nanti kita ada praktikal, don't worry. Ini semua teori dulu. Kita nak berangkat nanti ada praktikal. Awak akan pergi macam mana cara nak buat. Ini semua gambaran untuk masuk dalam kepala kita dulu. Bila awak berjalan ni, awak tak boleh pegang badan Kaabah. Ya, awak boleh pegang badan Kaabah 2 tempat, iaitu Hajar Aswad dan juga Rukun Yamani. Tetapi Hajar Aswad pun tak boleh pegang, Rukun Yamani pun jauh panggang, tak boleh pegang. Sebab orang terlalu ramai. Jadi kita pakaikan isyarat. Jelas ke tak jelas? Kita gunakan isyarat pasal dia terlalu ramai. Saya nak awak kasih saya soalan ni. Kalau awak bingung, awak tak jelas, tolong tanya saya. InsyaAllah dengan pengalaman saya dah pergi haji lebih daripada 10 kali, ya dah, InsyaAllah saya cuba bantu awak untuk bimbing. Sebab saya bukan hanya bimbing awak, kita juga ada bimbing mutawil seluruh semua. Ya, jadi apa yang sekarang awak just give itu. Mudah-mudahan walaupun daripada mazhab yang berbeza. Ya, sebab saya tak boleh keluarkan semua terlalu banyak information dalam kepala. Dia kena ketuk sikit baru keluar ya. Macam ketuk Ramadan. Ya. Dia baru boleh keluar. Kalau tak dia tak, benda tu tak terkeluar dan tak terlintas. Apa yang sepatutnya saya sampaikan. Kenapa boleh pegang 2 tempat ni je? Kenapa boleh pegang 2 tempat? Sebab Rasulullah buat kita buat. Sebab tu Sayyidina Umar kata, kalau kau ni Nabi tak cium, kau mati dia balik, dia cium. Tapi pasal Nabi cium dia.
Nabi cium batu tu, maknanya ada rahsia lah. Ada rahsia kita ni, bila kita jalan pergi haji, satu benda saya nak ingat, jangan gunakan mata kasar, gunakan mata hati. Kalau awak gunakan mata kasar, awak tak pandang logik lah. Tapi awak gunakan mata hati, sam'an wa ta'atan, apa Nabi buat, aku buat. Aku tahu yang terbaik. Ada baik sangka. Ya tak? Jadi lepas tu awak cari apa sebab. Tapi dalam satu masa kalau tak tahu, jangan banyak cakap. Jangan mulut mesti jaga, ni mulut banyak jahat. Ya tak? Hati banyak terlintas yang tak baik. Jadi sebab tu dia buat sudah. Cium-cium, jangan banyak cakap. Aku cium. Kira kita nak cium, tak cium lah. Jadi ambil satu biji, aku cium. Apa dia? Kita mesti nak pegang tu batu. Kalau boleh, kalau tak boleh, awak tengah tawaf susah lah. Memang semua orang akan cakap awak ikut isyarat Bismillahi Allahu Akbar. Ingat ya, Bismillah Allahu Akbar cium. Bukan Bismillahi Allah. Bismillahi Allah Akbar. Itu macam Frankie sekali. Ya, sekarang sudah waktu sudah lama, sekarang kita ambil Bismillahi, pegang seolah awak pegang. Sebab apa kata Nabi, siapa yang dapat mencium Hajar Aswad, seolah-olah dia telah berjabat tangan dengan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Awak nak jabat tangan dengan Tuhan tak? Dia bukan muda-muda sebelum sini tau. Ya, jadi ini kita berjabat tangan dengan Allah. Siapa yang dapat berjabat tangan dengan Allah selamat dari dunia akhirat. Memanglah cabaran dia besar. Sebab tu saya kata bila awak nak cium Hajar Aswad ni, jangan datang macam gurga. Allahu Akbar, itu tunjuk perasaan. Awak nak perang dengan siapa? Awak nak perang dengan siapa? Dengan orang-orang Islam awak juga kan tak bagus. Nak pergi Hajar Aswad, ikut di meja ni. Nanti saya ajar teknik dia. Masuk, relax lah, kasih yourself half an hour. Nak semua instant 1-2 minit. Sebab tahu awak langgar kepada orang gaduh dengan awak. Awak tunjul orang tunjul awak. Pasal awak nak masuk 1 minit, 3 minit, 5 minit. Itu magic tuan-tuan. Ya tak, kasih yang kan half an hour, 20 minit. Relax, ikut dulu. Betul ke tidak? Ini masuk macam orang, aku nak masuk, aku punya hajat mesti kabul. Dan orang kebebasan. Itu yang jadi masalah. Hajat tak kabul, apa tak kabul, keluar lagi musibah. Ya tak? Jadi ini semua adalah penyakit-penyakit orang selfish, pentingkan diri sendiri. Sebab tu kita pergi haji. Saya dah banyak tengok pengalaman haji tu, Pak. Saya dah banyak tengok haji ni bukan hanya ibadat yang bagus. Hati mesti mau bagus. Sebab tu kata Nabi, banyak orang pergi haji balik hampas. Dapat apa? Bukan haji mabrur, haji malburu. Ya tak? Dia banyak isap rokok balik. Ya sebab apa? Hampas. Pergi mesti dengan hati tu. Itu bezanya kita belajar tiap-tiap minggu. Kalau setakat nak belajar kursus kilat, sekejap 2 jam awak dah boleh pandai. Tetapi hikmah, orang-orang dulu belajar dengan hikmah supaya awak nampak benda yang orang lain tak nampak. Awak tengok dengan mata hati, awak tak tengok dengan mata yang cahaya. Supaya awak balik menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada yang sebelum. Sebab awak buat dengan hakikat. Awak tak hanya buat dengan syariat dengan hakikat jalan sama. Ada orang belajar hakikat tak nak belajar syariat, tak boleh lah. Ibarat kalau buah tak ada kulit boleh tahan tuan-tuan. Melepak pula badan dia tak? Ibarat surat tapi tak ada stamp. Nak pergi mana? Tak ada alamat dia nak dikirimkan. Itu sama juga. Jadi syariat dengan hakikat mesti berjalan paralel. Faham ke tak? Jadi kena buat. Tak boleh magic yang hakikat dia. Hakikat pun perlu kepada syariat supaya tak kosong. Syariat tu hanya pergerakan tetapi tanpa ada roh. Faham ke tak faham? Jelas? Baik ya. Jadi kita akan berjalan mula. Bismillahirrahmanirrahim. Awak dah jalan pusing sampai dekat rukun yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Walillahilhamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi sampai dekat Hajar Aswad lagi, dah sampai kan awak pusing gini kan, jalan kan miring kan. Sampai ke Hajar Aswad nak buat macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yang baiknya pusing badan awak lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah. Kaki tak boleh bergerak. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Cepat-cepat. Bismillah, Allahu Akbar. Jangan pula awak tawa bini awak jauh. Aku dah cakap kau berjalan hari pasal kau lepas sikit. Kau ni ustaz semua jalan. Kau tak boleh masuk. Nanti isteri tu dah terbenam kena marah kan. Jadi suami yang tak sah, isteri tu sah. Balik suami yang tak baru, dapat amal buruk. Memanglah, jadi tak boleh. Ya, jadi ala kulli hal awak mesti
baca, tengok kiri sikit boleh, kanan sikit boleh. Tapi kenapa Ustaz suruh kita berhenti bila dekat jalan aswad boleh bismillah Allahu Akbar? Kita jalan semiring. Guru-guru aja jalan miring, tapi kenapa Ustaz suruh kita berhenti? Sebab Rasulullah setiap kali bersinggah dia cium batu. Takkan dia cium batu badan dia miring. Betul ke tidak? Bismillah. Allah. Boleh ke tak boleh? Betul tak? Oh, jemaah, saya cakap terlalu cepat. Ada orang rasa dia cakap. Jadi takkanlah Rasulullah bismillah, kan kita bismillah Allahu Akbar kan miring kan. Takkan bismillah Allahu Akbar. Betul ke tidak? Itu salah. Ya tak, dia mesti nak pusing untuk mencium, tapi dengan syarat dia tak memandang ke kiri. Dia hanya mencium, genggam dan dia teruskan perjalanan. Itu cara yang tepat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita tak boleh, cukup dengan bismillah. Allah. Bismillah. Allah. Ya Allah, tuan-tuan, awak dapat buat begitu kalau awak dapat sentuh. Berapa lapangnya hati awak. Awak tak tahu rasanya kelapangan tersebut. Macam satu benda timbul. Macam awak nikah lah. Ya tak, aku terima nikahnya. Macam mana tu gegar dia, hati pun bergegar. Betul ke tidak? Dia ada benda yang sama tapi perasaan berbeza. Awak dapat cium tu, perasaan berbeza. La hawla wa la quwwata illa billah. Nikmat dia tu berbeza. Betul saya kata, macam mana nikah, awak tengok alamak aku dah ada tanggungjawab. Macam itulah awak macam tu. Macam dia satu perasaan yang berbeza. Sebab ini bukan satu orang cium, berjuta-juta hari-hari orang cium. Dia tak, dan awak salah satu mulut dia dapat mencium. Subhanallah. Nikmat tak tuan-tuan? Nikmat dia tidak, tapi dia perlu dengan usaha. Tak boleh hanya cakap. Dia perlu dengan buat, perlu dengan action. Ya, bukan cakap bagi usaha. Baik. Setelah 7 kali bismillahirrahmanirrahim, terus kita keluar. Nanti waktu keluar, jalan zero. Jangan jalan begini keluar. Ya, awak keluar daripada tawaf, terus jalan begini tu salah, zero. Sebab di sini orang berputar tak berhenti-henti, terutama dalam musim haji lebih berat daripada umrah. Kalau musim umrah yang kita pernah jalan sa'i, jauh nak jalan. Tapi musim haji penatnya tawaf. Tawafnya habis 2 jam. 2 jam setengah. Biasa musim umrah setengah jam dah habis, 45 minit dah habis. Musim haji 2 jam setengah, 3 jam. Kadang tak habis. Sebab orang terlalu ramai. Badan ke badan. Macam badan ke badan, tahu tak? Haji keluar, saya tunjuk. Haji keluar. Jadi pelakon sabar. Ya, dia keluar begini. Pak Haji ke depan ini. Saya berjalan ni sekarang badan orang. Begini, badan orang. Begini. Macam mana nak jalan? Berapa minit habis? Faham tak? Itulah gambaran. Yang mana orang nak cuci lantai, yang mana orang ini, itu. Jadi sebab tu bila kita belajar, berikan tumpuan. Kalau macam mana pun awak ketinggalan balik pergi kat lampu hijau, selalu nanti kita akan jelaskan. Nanti bila sampai pada waktunya lah tuan-tuan ya, nanti kita akan jelaskan juga macam mana kalau perempuan tiba-tiba terbuang angin, tiba-tiba ya batal wudu. Sebab tu sebelum awak berangkat nanti waktu taklimat kita akan cari geng awak. Sebab tu saya suka awak datang dalam kuliah. Walaupun banyak saya rasa ada yang tak datang pada hari ini, mungkin kena bulan puasa lah, kita bermaklum ada wasahlan ya. Ada sebab-sebab tertentu yang tak dapat hadir. Tetapi cari teman-teman 1-2 orang. Jadi bila awak ada geng awak, bila misalnya awak terbuang angin, terutama perempuan, lelaki tak payah geng lah, dia dah personal ya. Perempuan yang perlu geng ya. Kalau perempuan ada geng 1 orang, tarik keluar kenapa Ustaz? Jadi awak dah bilang bertahun, awak tarik keluar. Jadi bila kita tak boleh berhenti, kita terus akan kena jalan. Jadi awak akan jumpa kita balik dekat lampu hijau atau depan sedikit ya. Jadi kita pasti akan tunggu awak. Tetapi kita tak boleh berhenti. Kalau kita berhenti, kita macam domino, semua dia jatuh. Itu kena stampede. Sebab orang terlalu ramai. Macam saya kata tadi, macam perjalanan badan ke badan ini, macam mana awak nak berhenti? Awak kalau berhenti, awak akan ditolak orang marah-marah awak ya. Dan belakang awak banyak dunia Turki, belakang awak Arab, belakang awak Afrika, belakang awak bukan badan macam ini ya tak ya. Jadi itu awak mesti maklum kat belakang kita ni siapa. Yang perempuan tu lebih ganas daripada lelaki ya tak. Jadi saya nak kena maklumkan awak saja. Dia bilang perempuan lebih ganas, dia lagi ganas daripada lelaki. Dan kalau pasal dia datang dari kampung, dia tak belajar, tak apa, dia lah niat dia baik, tetapi dia macam belajar bertolak macam kereta api. Habislah semuanya. Faham ke tak faham? Dan jangan marah. Cuba kawal. Memang saya bukan kadang termarah. Cuba kawal marah. Kita ni semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jelas ke tak jelas? Ada apa-apa soalan? Silakan. Ustaz, jadi kalau kita dah keluar macam tadi, kita keluar di toilet, nanti nak lagi jalan sendiri ke habis kata?
awak kena jalan sendiri. Ibadah awak kita tak boleh tunggu, awak kena jalan sendiri sampai habis tawaf. Saya nak ingatkan dulu, awak jangan amal asal ni ejen dia bayar mahal. Dia bukan awak suruh bayar tau, semua bayar tau. Itu cakap dulu. Pertama. Kedua adalah ibadah awak peribadi. Kita tak boleh tunggu awak tengah jalan. Mana-mana ejen 100,000 awak bayar pun tak ada orang nak tunggu awak. Pasal dia kena tolak nanti daripada belakang. Jadi tak ada orang yang akan boleh tunggu awak. Semuanya run for their life. Ya, semuanya ibadah peribadi. Apa yang kita boleh kata, kita tunggu awak nanti, kita kasih arahan jelas. Awak kalau di sana terbang angin, takdir Tuhan awak terbang angin, atau kenapa awak tunggu kita kat lampu hijau tu depan sikit. Kalau tak ada kat lampu hijau tu, cari kita kat depan tu. Pasti ada, insyaAllah. Sebab kita pasti akan tunggu awak, kita akan gerak sama-sama. Baik, jemaah. Cuma Kalau self defense macam mana? Kalau betul orang, tapi kita pasti pijak kaki dia lah. Kalau kita pijak kaki, kalau terpijak, tak apa. Ter tu okey. Pijak tu tak boleh. kalau kan pijak kaki dia, nanti dia tolak kita. Dia tolak kita mempertahankan ini. Gagal kita lama baru. Itu tak boleh. Masa saya pijak dia belakang, saya pijak kaki dia. Jadi mesti saya tarik kaki dia kan mesti tolak belakang. Boleh tak pijak? Gini, dalam tawaf ni semua orang pijak kaki orang. Itu saya cakap jujur, dengan secara jujur. Kalau awak tak pijak orang pijak awak. Awak tak pegang orang pegang awak. Sila hari muda bini awak pegang kaki orang, awak pegang kaki orang. Ini pasal terlalu rapat. Perjalanan terlalu rapat. Terlalu banyak orang. Awak berhadapan dengan lautan manusia. Awak bukan hadapan orang macam kat Orchard dekat mana, dekat apa tu, Stadium Singapore. Tak ada benda Stadium Singapore. 60,000. Sana 6 juta orang. Berapa kali ganda? 10 kali ganda daripada stadium tertutup situ pun. 10 kali ganda. Macam 10 stadium dalam satu tempat. Ribut tak tuan? Apa jadi? Mau. Salah. 60,000 10 kali baru 600. 100 kali ganda, 100 triliun kat situ. Macam mana orang dulu? Saya buat salah. Betul ke tak betul? Betul tak? Saya salah kira kan? Orang kira balik. Betul tak? Berapa kali ganda? Kalau 60,000 10 stadium baru 600,000. 600,000 10 tu kali 10, 6 juta orang. Mana mampu ni? Betul tak? Dia atau siang malam pagi petang orang yang membesarkan Allah kita dalam suci. Percayalah, itu satu pengalaman yang terbaik dan tak boleh orang lupa. Seeing is believing. Saya tak ada kata-kata. Macam orang cakap, macam mana kau jumpa Allah ya Rasulullah? No word to say. Itu dia. Sebab tu orang cakap, kenapa awak boleh jumpa Allah? Macam mana Allah ni indah tak? Terlalu cantik. Have no word to say. Jadi kalau saya cakap gambaran haji, I have no word to say. Pasal terlalu hebat dan terlalu ramai, terlalu indah. No word to say. Okey, baik. Jelas tak? Jadi sebab itu apa tu orang kata pegang-memegang dalam terpegang tersentuh tak batal tahun ini. Ya, nanti saya akan jelaskan dalam bab masalah batal wudu nanti sebelum keberangkatan ini perlu awak ambil perhatian batal wudu ni, Pak. Ya. Kita kalau waktu kita buat benda yang perlukan wudu. Contohnya awak nak tawaf perlu wudu tak? Perlu ke tak perlu? Oh, maaf. Perlu kan? Awak nak sembahyang tak ada wudu, tak ada sembahyang. Jadi kalau awak masuk masjid, awak nak masuk nak buat tawaf, ya. Awak kalau nak buat tawaf, sepanjang awak tawaf tu kalau awak tersentuh orang nak masuk masjid pun tak batal. Pasal darurat tidak apa tu mengharuskan yang dilarang oleh Allah. Lepas tu awak dah habis, awak dah sembahyang, awak nak pergi kat sa'i. Sekarang sa'i perlu wudu ke tak perlu wudu? Perlu ke tak perlu? Jadi kalau awak tersentuh orang, awak batal sembahyang. Faham ke tak faham? Yang tak batal tu bila awak darurat, awak perlu wudu. Bila awak nak pergi sa'i, tak boleh lah. Dah habis lagi muka lah. Sebab sa'i dah tak perlukan wudu. Awak nak pergi jaga wudu lagi buat apa? Betul ke tak betul? Jadi yang tak ada darurat ni kat sana. Darurat tu yuzan. Darurat pun ada had. Ulama bukan darurat tiap-tiap tahun darurat. Orang kata dulu badalkan orang, satu orang boleh badalkan 10 orang. Darurat. Itu dulu darurat. Sekarang budak-budak dah gaji lebih banyak. Dah tak ada darurat. Darurat mesti ada waktu, ada limit. Darurat bukan tiap-tiap hari darurat. Orang minum arak pun darurat. Bukan hari-hari darurat. Itu bukan darurat. Itu naik urat. Ya, Allah besar. Darurat apa itu bisa. Darurat itu ada waktu had. Bukan memang melanggar sodo itu darurat hari-hari.
Ya, darurat pada had. Sebab dia bukan Quran, dia dari manusia dan dia ada batasan. Ya, jelas. Suci dari hadas kecil dan besar di dalam keadaan berwuduk, dimulai dan berakhir sejajar dengan hajar aswad lampu hijau. Mana awak mula, di situ harus awak berhenti. Kalau awak tak yakin, depatkan sedikit. Jelas tak? Tutup aurat. Kalau nampak rambut, kena tutup, masukkan. Kalau awak tak masukkan rambut balik, awak misalnya begini rambut awak awak nampak, alah tak apa, rambut Allah ciptakan. Betul, rambut Allah ciptakan, tapi kita ada undang-undang. Waktu kita nak tahu, kita kena jaga, tutup. Betul ke tidak? Ya, dah tutup, teruskan. Kalau awak biarkan, awak punya tawaf tidak sah. Sebab terdampak aurat ni bagi perempuan dan lelaki tidak. Ya, jelas tak? Suci dari hadas kecil dan besar. Pasal awak bersih-bersih dalam keadaan yang bersih. Ya, jaga awak punya pakaian. Sebab tu lelaki saya galakkan awak ada bawa kain lepas, batik lepas. Tahu batik lepas tadi? Macam kain awak potong. Jadi dia tak bersambung. Maknanya dia tak jahit lah, dia tak boleh bersambung. Spare untuk awak pergi toilet, pergi mana, you can bring that kain. That kain, any colour is okay. Yeah, when you want to go to toilet, use that kain. So your towel, your ihram doesn't mix dengan benda kotor-kotor lah. Ya, tidak bercampur dengan benda kotor. Dekat toilet sometimes orang buang air kecil sembarangan. Kadang kain kita terlirik, terkibas dan sebagainya. Hati-hatilah, be warak lah. You know what is warak? Apa makna warak? Very hati-hati yang kata pun. Careful with what you do. This is ibadah. This is ibadah. Never mind, kiasu is okay, but this is ibadah. You want your ibadah, kita nak ibadah kita be accepted. Allah SWT accept. Jadi kita kena sifat warak sikit lah. Ihranya boleh buka, tak boleh buka? Boleh lah, apa tak boleh buka pula, tak boleh buka nantilah. Jadi kalau nak pergi toilet tu, Buka dah. Tak buka takkan nak tarik gini macam je. Ya, jadi kita buka, boleh buka mandi pun macam mana? Boleh mandi, bukan mana awak yang kalau tak boleh mandi, awak boleh mandi, boleh pergi swimming pun boleh. Ya, tapi penting tu benda tu balik, buka benda tu balik lah. Ya, sebab tu kalau nak pergi bilik air, apa pakai kain pelikat. Jadi kain tu tak bercampur aduk, tak mudah untuk. Bagi ibu suami-suami awak tolong sediakan kain pelikat yang agak-agak dah pertengahan dia kan, yang macam kain baru sangat. Potonglah, ya, potong. Sebab tu spare. Kalau pergi haji, pergi mana, tu spare. Jadi kain dia punya ihram boleh pakai lama. Kalau awak nak tidur, awak boleh pakai kain tu, dia tak payah pakai kain tualang. Mana yang ikut awak selesa. Jadi itu sebagai persalinan kita. Faham ke tak faham? Salinan, awak tak boleh beli, kalau tak nak beli dua ihram, tak apa, beli satu, tetapi bawa kain pelikat yang potong. Jadi bila awak duduk-duduk, awak boleh duduk dengan kain pelikat dia. Lagi selesa kan daripada pakai kain ihram berat dan panas. Pelenging boleh lah, tapi jangan jadi macam Tarzan lah. Agak-agak lah ya, jangan pula macam-macam pelenging awal perempuan keluar. Yalah, maaf lah, kita cakap lah, kita kan ada. Kita ada. Betul awak boleh pelenging apa yang awak nak, tapi jangan jadi Tarzan. Ada jemaah kadang-kadang buat tak faham, dia betul-betul boleh pelenging, dia dah taruh diri kan, dia buka. Perempuan jalan kat depan ada malu lah. Tak semua perempuan tak malu. Perempuan awak tak pakai apa pun tak malu. Tapi ada perempuan dia malu. Jadi pada jaga aurat kita lah. Agak-agak boleh pelenging. Sekali-sekali lah, jangan selalu sangat macam Tarzan lah, ya. Allah Allah besar. Ada apa-apa? Ada soalan lagi. Kenapa dia suruh kita pakai baju tak berjaya? Supaya ingatkan kita tentang akhirat. Ingatkan kita nanti masuk kubur macam mana. Ini pakaian apa yang kau ada peradab, Chanel, Hermes, Hermes, semua kan taruh dalam. Betul ke tidak? Ya, yang ada apa tu Faragamo, apa semua kan tadi. Itu juga yang bawa kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ke tak jelas? Itu semua baik. Tetapi ini benda yang tak balik ke Allah lebih baik untuk kita fikirkan. Terus macam mana kakak-kakak bila tak ada apa-apa, walaupun ada duit kakak tak boleh pakai. Awak ada duit boleh beli baju, tapi awak tak boleh beli. Sebab awak kena pakai itu ikhram sudah habis. Betul ke tak betul? Itu dia punya hakikat. Faham ke tak faham? Jelas ke tidak? Oh, cuma baik. Ada apa-apa lagi soalan? Okay, lepas itu sa'i. Sa'i maknanya ulang alik daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Sa'i dia tak memerlukan wudu sebab sa'i bukan solat. Sa'i mestilah didampingi dengan tawaf.
Ada setawaf baru ada sa'i. Walaupun dalam haji kita boleh dulukan sa'i lepas tu tawaf, tapi tawaf mesti ada, barulah sa'i itu akan bermakna. Kalau tak ada tawaf, sa'i saja, tawaf sa'i itu tak dikira dan diterima. Dia tak sa'i, kenapa kita bersa'i? Iaitu berjalan-jalan daripada Bukit Safa sampai ke Marwah, kerana mencontohi siapa? Siti Hajar, isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Awak tahu kan cerita dia sikit? Nabi Ibrahim ni ada dua, dia pasang dua lah ya. Dia itu isteri yang pertama Siti Sarah, isteri yang kedua Siti Hajar. Cobaannya Nabi, tak ada orang yang Allah biarkan tanpa ujian. Adakah kita menyangka Allah menciptakan kita sia-sia? Semua orang ada ujian. Saya yang nak berjalan dunia pun ada, awak pun ada, semua orang di sini ada ujian dia tersendiri. Betul ke tidak? Lagi tinggi darjat kita, lagi banyak ujian kita. Awak tengok orang kaya-kaya di ujian lebih buruk daripada orang miskin di ujian. Betul ke tidak? Sebab lagi besar nikmat awak, lebih besar ya, goncangan dan juga ujian. Ujian awak berserta dengan kedudukan awak. Dia millionaire, dia punya cobaan pun millionaire juga. Ya, sebab tu ustaz-ustaz yang dia tu cip-cip juga ada tu. Sebab dia takkan kasih kita mudah perjalanan, kerana hidup adalah satu ujian. Jelas ya? Jadi bila nak Siti Hajar ni, dia dengan Nabi Ibrahim tidak dikurniakan cahaya mata untuk jangka masa yang lama. Timbullah dalam benak fikiran Nabi Ibrahim untuk mempunyai anak. Siti Sarah pun yang agak faham suami dia tinggal aku, mungkin tengok budak suka ke apa-apa, dia suruh suami dia bernikah dengan Siti Hajar. Orang dulu-dulu umurnya panjang tak sama macam kita. Betul ke tak betul? Dulu daripada zaman dinosaur turun jadi manusia ni sekarang jadi katil. Kenapa saya cakap orang dulu ni umurnya panjang? Sebab orang tengok badan dia pun besar-besar. Tapak kaki Ibrahim dia tak ada tapak yang boleh sama dengan tapak dia. Lebih besar daripada tapak kita, dan orang jumpa rangka manusia, rangka dan sebagainya. Betul ke tak betul? Jadi panjang-panjang. Sebab tu Nabi Adam punya umur dekat Sri Lanka panjang. Siti Hawa nenek kita punya umur dekat Jeddah panjang. Sebab orang ni mungkin besar Allah sajalah yang tahu. Wallahu a'lam besar. Jadi Nabi Ibrahim ni pun baiklah, dia pun bernikah dengan pembantu rupanya seorang Koptik daripada Mesir, iaitu Siti Hajar. Jadi mereka bernikah. Takdir Tuhan, Siti Hajar mengandung. Siti Hajar mengandung berapa bulan? Sarah pun mengandung. Ya, tak biasa gitu kan, tapi anak kucing dapat anak, betul ya. Ya, jadi orang-orang macam penyakit-penyakit lah gitu. Tapi anak kucing pun terus mengandung, dapat anak juga. Wallahu a'lam bisawab. Jadi Siti Hajar ni, bila Siti Sarah perempuan tetap perempuan, macam mana isteri Nabi pun tetap dia punya mata. Semua ada problem dia. Jadi dia tengok ini dah lebih sangat dengan Nabi Ismail, dia pun suruhlah bawa jauh-jauh. Nak jadikan cerita, dia bawa pergi tempat satu kawasan dari Palestin menuju ke Mekah, atau nama ketika itu Bakkah. Dia tinggalkan isteri dekat situ dengan dia punya sedikit daripada makanan. Isteri dia pun tak tahu apa tujuan dia pergi kat situ, sebab suami dia cakap nak jalan-jalan. Jadi jalan-jalan daripada Palestin sampai dekat mana? Sampai dekat mana? Sampai dekat Mekah. Dan sampai kat situ, terus dia kata, aku tinggalkan kamu di sini. Terus dia berpaling, dia jalan. Jadi isteri dia kata terperanjat, wahai suami, kau tinggalkan aku ni kenapa? Apa sebab? Dia kau tinggalkan aku. Ya, sebab Allah wahyukan Nabi Ibrahim bila dah terjadi begitu, Siti Sarah tak rasa senang apa, Allah suruh tinggalkan dia di kawasan ini, itu iaitu di Mekah atau Makkah. Jadi bila dah tinggalkan Nabi Ibrahim, kau pusinglah. Nabi Ibrahim kata, kau buat ni kerana, bila Siti Hajar bertanya, kau buat ni kerana Allah ke kerana keinginan kau nak campakkan kita, nak pinggirkan kita lah. Maknanya nak tinggalkan kita di tempat yang tandus, tak ada pokok, tak ada apa. Ini bukan daripada kehendak aku. Nabi Ibrahim kata ini adalah daripada kehendak. Jadi isterinya tu isteri salihah, bukan mak salih ya, salihah betul. Jadi dia mendengar ni daripada Allah, pasti ada takdir yang baik. Sebab semua akan baik pada waktunya ya, dan Allah ada rancangan yang lebih baik untuk kita. Jadi bila dia tinggalkan kat situ, Nabi Ibrahim pun berdoa, ya Allah ja'al hadha baladan amnan mutma'innan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, berikanlah tempat menjadi makmur, banyakkan buah-buahan apa itu dan sebagainya. Doa Nabi Ibrahim AS. Dia berjalan
Jadi bila jalan makanan sudah semakin habis. Jadi Nabi di Siti Hajar pada ketika itu dah kabut. Mana nak dapatkan budak ni punya susu, badan mudah kering, pada ketika tak ada makanan, waktu Arab ni panas macam ni, dia pun lari lah. Ya, lari daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Berapa kali? 7 kali, 1, 2. Dan dalam perjalanan di jalan, lepas tu ada kat lampu hijau tu dia berlari. Sebab tu lelaki disunatkan berlari-lari anak. Lari-lari anak sampai warfir, warham, wa'fu, watakarram. Tapi jangan lari 100 meter punya kecut. Takut isteri awak kat belakang kecut. Awak lari-lari anak sudah. Warfir, warham, wa'fu, watakarram, watawajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma lam ta'lam innaka antallahu azizul akram. Habis sampai jauh berhenti. Isteri awak kejar daripada belakang pelan-pelan jalan. Perempuan tak disunat berlari. Jangan awak nampak laki awak lari, awak pun syok sendiri, aku pun nak lari. Laki-laki perempuan kalau lari buru. Ya tak? Takut laki-laki tu berhenti lagi tengok lalu perempuan lari. Ya tak? Laki-laki saja yang berlari, perempuan tak adalah. Jadi awak dah lari, jangan syok sendiri lagi terus. Berhentilah depan batu hijau. Perempuan berikut di belakang. Faham tak? Ikut lagi terus sampai habis. Ya, dan disuruh kita untuk mengikuti tempat lariannya Nabi Siti Hajar, dan mana tempat mula dan tempat akhirnya. Jadi dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah 7. Ingat, mula tempat Safa ini tak ada orang putih rambut. Kalau awak masuk aja, ni kat Safa lah ni, tapi banyak orang tengah putih rambut, mana awak berada di alam yang lain. Jadi dua tempat. Satu, ingat, waktu mula tak ada orang putih rambut. Situ macam mana pun tak ada orang putih rambut. Pasal Safa tak ada orang putih rambut. Berakhir Marwah banyak yang putih rambut. Habis Ustaz jalan-jalan sekali habis kat Marwah tak ada orang putih rambut, maknanya awak dah salah channel. Awak dah salah kira. Awak tak kira betul. Mungkin awak ada 7 ke 8, 8 ke 7, 7 ke 8. Betul ke tidak? Sebab 7 mesti habis kat Marwah. Sekarang awak habis kat Marwah, tapi habis sebenarnya kat Safa. Ingat Marwah, kata mesti tak ada orang putih rambut, lebih Safa. Jadi berapa tu Ustaz? Awak kena kira balik dah. Ya, awak kena kira balik perjalanan anda. Jelas ke tak jelas jemaah? Pada usai dah kita sampai di situ, itu perjalanan haji. Lepas itu seterusnya kita akan teruskan, kita akan pergi kepada masalah tahan. Ada bukit dia, nampak bukit dia tak? Ini semua bukit-bukit yang Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, sebab itu dia kata wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan lambang-lambang kebesaran Allah, dia adalah daripada tanda-tanda hati yang bertakwa. Awak tak tahu tak cerita Safa Marwah ni lagi? Ya, ulama berkata kenapa mesti dia lari 7 kali barulah malaikat Jibril alaihi salam datang tepukkan sayapnya, daripada tempat itulah keluarnya air yang kita kenal dengan nama air Zam. Kenapa mesti 7 kali? Maknanya nak minta doa kepada Allah, jangan sekali minta Allah berkali-kali. Jangan minta itu isteri Nabi 7 kali baru dapat. Awak baru datang 1 kali awak dah mengeluh. Betul ke tak betul? Mulut kita ni mengeluh. Belum dapat, usahakan untuk dapat dan usahakan dan teruskan usaha. Kadang-kadang manusia terlepas, tapi kita ingat balik, usahakan lagi. Ya, ini isteri Nabi minta kepada Tuhan 7 kali baru dapat. 7 round. Kita siapa tuan-tuan nak kata isteri Aisyah atau tidak? Ya, kita ni kedudukan kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan ya. Baik, ini adalah rukun haji, iaitu sa'i ya. Itu jelas tentang sa'i. Jadi bila tempat itu, saya nak jelaskan sedikit lagi. Tempat itu bila malaikat Jibril alaihissalam ya pukul tanah itu dengan sayapnya, keluarlah air yang tidak pernah henti sampai ke hari ini, iaitu air Zam-Zam. Dengan dia minum air Zam-Zam tersebut, dia jadi kenyang. Sebab tu kata Nabi SAW, al-ma'u Zam-Zam qur. Air Zam-Zam tu makanan, dia boleh jadi makanan juga untuk awak. Sebab tu dia ikut pada apa yang awak niatkan. Ma'u Zam-Zam 5 syuribalah. Air Zam-Zam ikut pada apa yang awak niat. Kalau awak niat baik, jadi baik. Awak niat tak baik, jadi tak baik. Saya pernah nampak ada satu jemaah ni, setiap kali pergi dekat air Zam-Zam, bukan minum, tuan-tuan, cuci muka, tuan-tuan. Saya tanya dia, apa pasal awak asyik cuci je muka? Dia jadi tak payah pakai SK2 dia.
Ya, jadi ini ikut niat awak lah, niat awak. Ikut niat awak masing-masing. Itu kita sebab tu apa-apa pun yang kita belajar mesti yakin. Kalau yakin tu obat setengah 50%. Awak kalau yakin jadi tapi kalau ubat macam mana bagus, kalau tak yakin jadi baik tak? Jadi baik ke tak jadi baik? Oh jemaah, semuanya 50% yakin. Minum air putih yakin pun boleh baik tak? InsyaAllah ada kenalah, tak semuanya begitu. Tapi ada tak? Keyakinan tu mainkan peranan penting. Pasal bila awak tak yakin, makan apa pun tak baik tuan-tuan. Keyakinan tu mesti ada. Sebab tu bila kita kata ni air Zam-Zam, air mukjizat, aku yakin. Ya Allah, dia punya datang pun berbeza. Ya, sebab itu banyak-banyak air sumur disuruh kita minum dulu. Minum berdiri ni macam orang-orang bangsa asing lah. Tapi air Zam-Zam disuruh kita minum berdiri. Ya, menghadap kiblat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan berkat air Zam-Zam, ya Allah ya Tuhan, sembuhkan penyakit. Berdiri, sunatnya berdiri, untuk memberikan perbezaan di antara air biasa dengan air Zam. Jelas ke tak jelas? Dia tak boleh, dia makruh minum dalam keadaan duduk. Berdiri, air Zam-Zam minum berdiri. Ada orang duduk, dia tak faham. Air Zam-Zam minum dalam keadaan berdiri, bukan dia duduk. Ini tempat raya, sekarang sudah semakin hari semakin cantik. Tempat kursi roda pun ada. Ini adalah lampu hijau. Ya, dia ada 5-6 tingkat tempat jalan sa'i. Jadi kita bolehlah pilih mana jalan yang kita inginkan. Sebab dia berlapis-lapis. Sebab orang terlalu ramai, dia tak boleh buat satu jalan dulu. Tak cuma tempat. Nampak tak? Bila kita dah selesai daripada sa'i, kita berdirilah di atas batu-batu ini untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustajab. Kita dah habis, ya Allah, bersyukur aku dapat buat haji. Suka tak? Tuan-tuan, itu sejarah dalam hidup awak kalau awak boleh buat haji. Umrah ramai orang boleh buat, itu pun banyak orang tak buat. Apa lagi haji tuan-tuan? Tak semua orang mampu buat. Awak yakin tak? Setuju ke tak setuju? Oh jemaah, setuju ke tidak? Umrah pun tak ramai orang buat. Kalau awak dapat buat, dah syukur alhamdulillah. Apa lagi haji? Haji tak semua orang umrah pun mampu buat. Dia perlukan kesungguhan, tutup mata campak duit. Dia perlukan berkorban dengan perasaan, berkorban tinggalkan orang yang kita sayang, tinggallah anak, tinggallah kasih, cuti sampai dia berhenti kerja. Betul ke tak betul? Tak semua orang boleh buat tuan-tuan. Hanya orang yang dipilih oleh Allah. Dan di antara orang yang buat itu juga hanya orang yang segelintir yang dipilih Tuhan sebagai mendapat kejayaan bila melaksanakan ibadah haji di tanah suci. InsyaAllah. Amin. Rabbal Alamin. Nampak tak? Sekiranya bersaksi di tempat bawah tanah, jemaah perlu berhati-hati kerana sepadan akhir di bawah tanah benar-benar hampir dengan dinding kaca di Bukit Marwah. Ni kalau awak buat sa'i dekat bawah basement. Kita biasa bawa sa'i, awak pernah nampak tempatnya besar. Tapi ni bawah basement kecil. Jadi awak kena betul-betul dekat dengan pintu kaca. Sebab tempat awak tengok sa'i sofa bermula di sini. Jadi awak mesti bawa tempat dia punya apa? Awak mesti bawa daripada dia tempat dia punya signboard dia. Jangan awak sebelum signboard awak dah pusing. Sampai ke signboard baru pusing. Untuk dapat betul-betul, sebab di bawah tu lebih pendek sikit daripada yang di atas. Jadi bila sampai kat signboard baru pusing, ikut dia punya signboard. Jangan sebelum signboard awak dah putar balik. Takut-takut awak punya sa'i tak sempurna. Nanti kita akan jelaskan, mesti semua awak dia akan dibimbing. Ya, ini tempat gambaran. Itu ada Marwah, Safa, ada hijau, semua ada kat dalam ini. Nampak tak? Safa ke Marwah 1, Safa ke Marwah 2, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3. Ya, ini boleh kita baca nanti. Jemaah yang berhenti untuk air Zam-Zam ketika sa'i di syurga akan melangkah sedikit ke belakang mundur dari tempat berhenti sebelum menggunakan sawal sa'i. Itu atas dasar warak, supaya kita tidaklah, pasal kita bila ambil air Zam-Zam kita akan ke kanan atau ke kiri. Ke kanan atau ke kiri, jadi kita keluar dari kawasan sa'i. Jadi bila nak masuk tu ke belakang sikit baru menggunakan perjalanan. Jangan daripada tempat air turun jalan ke depan. Jadi mungkin ada beberapa tapak yang awak kehilangan. Faham ke tak faham? Misalnya awak dah keluar dari sini, awak kena masuk balik dari sini dah ke belakang sikit 1-2 tapak baru boleh tak berjalan. Dalam haji kena sifat warak. Dalam haji kena sifat hati-hati.
Kena orang cakap kiasu. Kena apa? Sebab ini ibadah seumur hidup satu tak. Betul ke tak betul jemaah? Kalau awak ambil di sambil lima, awak dapat benda sambil lima. Sebab tu dalam ibadah haji, jaga mulut, jaga apa-apa. Ini ibadah seumur hidup satu kali. Kalau dapat pergi 2 kali, bertuah. Dapat pergi 3, ya, kena rutin. Allah. Sa'i bukan kawasan etikaf, jadi wanita musuh pun boleh masuk. Jelas ke tidak? Ya, jadi dia bukan. Jadi tak ada sunat tahiyatul masjid, tak ada tempat sa'i. Mas'ab tu tak ada tahiyatul masjid. Nak tahiyatul masjid kena masuk dalam masjid. Mas'ab sa'i bertempat bukan kawasan masjid, jadi tak ada niat iktikaf, tak ada sembahyang sunat 2 rakaat. Dia hanya kalau nak ikut sembahyang berjamaah boleh, tapi tak ada sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid mana menghormati masjid, sedangkan itu bukan masjid, hanya tempat sa'i. Baik, jelas tak? Ya. Ini kita boleh baca. Bercukur dan bergunting, ya, bagi orang yang pergi haji pertama kali pergi haji, ya, saya cadangkan pertama kali awak botaklah bagi lelaki, ya, botak. Sebab Allah SWT berfirman, Allah SWT, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allah berkati orang yang bercukur, Allah berkati orang bercukur, Allah berkati orang bercukur, Allah berkati orang yang bergunting. Jadi kalau pertama kali haji, botak pertama kali. Kalau ada 2-3 kali, okey lah, ya. Pertama kali lebih baik awak botak. Sebab sebanyak mana rambut awak gugur, begitulah dosa-dosa awak waktu muda digugur dengan Tuhan. Jelas ke tak jelas jemaah? Tapi itu pilihan. Tak boleh cakap ini tak cukup, ini tak baik, ini cukup, ini baik. Tidak. Ya, tapi itu adalah pilihan. It's an option. Pilihan awak. Kalau awak rasa baik, terus. Bila kita bercukur semua jemaah, bila tahallul awal hari raya haji pagi, kita akan bercukur ramai atau bergunting. Ya, bagi wanita cukup dengan gunting. Boleh tak wanita botak? Boleh ke tidak? Oh jemaah, haram wanita botak. Pasal cacat. Balik je abang, surprise apa? Saya dah cukup. Abang dia cakap, kau ni lelaki ke perempuan? Ya Allah, ada besar. Jadi perempuan hanya gunting, lelaki cukup, ya. Jadi bila kita nak bercukur, macam mana kita nak cukur terus. Kalau orang haji berbeza dengan umrah, terus cukur. Bila awak dah licin, macam mana Ustaz, kalau saya buat umrah lagi saya nak cukur? Lalukan saja pisau cukur tu atas kepala. Sikit-sikit pun dikirakan sebagai bercukur. Jelas ke tak jelas? Nanti kita akan jelaskan lagi benar-benar bercukur bila kita sampai kepada waktu itu. Boleh jemaah? Oh jemaah, kita ada 30 hari tuan-tuan. 3 kali orang buat umrah. Orang buat umrah 10 hari, saudara saya. Kita ada 30 dekat 30 hari, 29-30 hari. Betul ke tak betul? 3 kali umrah ada. Apa nak kisah? Relax aja. InsyaAllah semuanya akan selesai saja. InsyaAllah. Amin. Ya. Seterusnya lagi dilakukan selepas waktu bercukur. Sudah bercukur dah selesai. Lalu saya sudah. Ya. Bercukur bergunting lagi sebab dia mati ke tahun lepas bercukur. Okey dah. Tahallul. Ya. Ini semua nanti kita boleh skip dan tuan-tuan. Awak boleh cukur rambut isteri awak. Ya maaf, awak cukur pada isteri awak. Awak boleh gunting rambut awak dan awak boleh gunting rambut isteri awak. Pasal rambut bukan membatalkan wudu. Kalau awak jaga wudu, isteri punya rambut bukan membatalkan wudu. Jadi isteri boleh, ada orang sampai bergaduh, siapa nak gunting dulu? Kau nak gunting aku dah gunting kau. Pak Haji dua-dua boleh gunting. Kau ambil rambut dia, ambil rambut dia. Ya. Jadi waktu bergunting pun ada cara. Saya dah bilangkan caranya kan, boleh ke depan tak Haji? Saya tunjukkan sekali lagi. Waktu buka sokong. Waktu kita bergunting, kalau nak bergunting 3 helai rambut dah mencukupi. Tak payah nak gunting sini sikit, kanan sikit, sini sikit, belah kiri maaf saya bilang. Sini sikit, belakang aku jangan lupa. Tak payah. Kalau nak cukup betul-betul. Kalau nak gunting 3 helai rambut sudah minimum. Kalau nak lebih sikit, bukan bermakna awak potong GI lagi banyak pahala, tidak. Ya, itu salah faham. Ya, jadi nak gunting is gunting. Tak ada nak pusing sini sikit, depan sikit, belakang sikit. Ya, itu semua sangkaan orang. Wallahu a'lam, syok sendiri. Ya, Wallahu a'lam. Tapi tak ada salah, tetap juga halal, boleh lah. Niat dia baik dia gunting. Cuma itu bukan cara yang kiri kanan. Nak botak-botak lah sudah. Kalau nak gunting.
Ya, itu sebagai azam untuk kita gugur. Kenapa kita kena gugurkan rambut kita? Sebab rambut kita tak terkira. Banyak, ya tak? Jadi kita nak gugur pun dosa yang tak terkira. Sebab itulah kita kena gugurkan rambut. Kita kena korban haiwan kerana bulu-bulunya yang tak dapat dikira. Kita nak gugurkan, tebus sesuatu yang tak dapat dikira dengan sesuatu yang telah kita buat yang tak terkira. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu saja. Boleh jemaah? Okey, baik. Ada apa-apa soalan lagi? Alul maksudnya melepaskan diri daripada larangan-larangan ya. Ini semua kita dah jelaskan. Ini semua nanti kita akan taharul awal, taharul rukun sani. Ini semua telah kita jelaskan dalam kita punya sebelum kita boleh selesai. Wallahu a'lam bishawab. Okey, sekarang kita buka kepada soalan. Ada soalan apa jemaah? Oh, jemaah, ada soalan apa tak? Ada siapa yang nak bertanya? Ada masalah atau sebagainya? Ustaz, kita buka. Ya. kalau yang gunting rambut lebih bertiga atau saya? Tak ada masalah pun. Saya cakap paling minimum 3. Tapi ada orang kan dia suka macam sini sikit, sana sikit. Itu tak ada masalah ni, setakat orang cakap informasi. Tidak merosakkan ibadah dia pun. Tapi sia-sia. Buat apa dah di depan kiri-kanan? Cuma gunting-gunting lah. Dia nak kena kiri sikit, kanan sikit. Lepas tu ada pula yang tempat-tempat ubat tu yang gunting. Ini sikit. Lain tak ada gunting ubat tu. Allah. Macam-macam mesin lah. Jemaah kita tengok ribu-ribu. Awak tengok jemaah 1 grup 50 orang grup. Saya tengok ribu-ribu. Jadi setiap orang kita tengok macam-macam mesin. Ya, jadi kita betulkan mana yang kurang tepat. Memang kerja saya, makan minum saya semua kat sini. Tentu berbeza pandangan saya dengan pandangan orang yang tak ada cukup sebelah kanan, tak ada cukup tak mula, ya mula dia mula sunat dia lah. Tetapi mama mana dia bersunat dia? Mama mana dia bersunat? Mana dia bersunat dia? Dia tahu awal bulan sudahlah, banyak cerita kasih pun 20 rial aja. Ya tak, kita bayar pun 20 rial kalau banyak cerita sudah kotak sudahlah. Dia pun tak ada layak dituntut, kepala terlalu banyak kan. Nak pergi tak cukup pun beratus banyak. Setuju ke tak setuju? 3 juta orang kalau 6 juta 4 juta lelaki ke 2 juta lelaki pun bila nak habis. Dia tak ada sebenarnya. Mereka awak nak cukup sendiri, awak boleh cukup, awak ada gain, boleh cukup, ada masalah. Ikutlah sudah disediakan dalam batu sunnah. Ya, tapi kalau kita pergi kedai, dia tak ingat awak dah penat tu time. Awak pun dah tahu mana sunat, mana tak sunat. Awak tahu yang dia botak sudah lah. Ya, gitu. Ya, jadi kita ambil botak tu untuk mengumpulkan. Allah. Ada apa-apa lagi soalan? Ya. Kenapa soalan banyak dan perempuan dan lelaki tak banyak? Ya. Saya nak tanya pasal kalau kita dalam minyak niat, kita dalam bangun kan. Tapi sekarang kalau kita sebelum kita pergi berangkat, kita siapkan baju kita basuh, kita sabun, dan software ni. Kalau boleh, baju tu jangan terlalu wangi lah. Untuk elakkan was-was. Kalau saya cakap ya tak, tapi awak was-was buat apa? It's back to you. Jadi kalau awak tak was-was, benda tu memang awak cuci biasa punya bawang, tak jadi masalah. Tapi awak datang bau wangi, awak pula ragu. Lepas tu awak tanya satu ustaz, tak cukup awak tanya dengan pegawai, awak tak cukup awak tanya dengan kawan. Jadi benda tu membuatkan awak rasa bingung. Ya tak was-was. Jadi elakkan, dak mayari buka ilama la yari. Ambil apa kau yakin, tinggalkan apa yang kau tak yakin. Jadi kalau awak cuci sabun sederhana baju-baju tu dah memang awak pilihkan, awak ni orang-orang yang agak warak, awak jaga. Jadi bila ada bau wangi sikit tu, maklumlah ya, itu memang daripada pakaian. Bukan terlalu wangi, campur softline, campur apa, macam-macam ubat awak campur semua. Ya tak, baju satu ubat 10, tak boleh lagi macam ya, keluar semua macam seketeng punya bau. Boleh lah. Ya, jelas tak? Jadi kena ada sendiri lah kebijaksanaan. Tuhan tak cakap macam itu. Kebijaksanaan awak sendiri. Tujuan kita tak boleh pakai wangi-wangi. Ini bukan tempat pesta. Ini pesta ibadah. Dia bukan tempat pesta-pesta. Supaya kita ada keinsafan dalam diri. Kalau orang dah pergi kubur, pakai baju raya, makan dari orang di atas kubur, banyak-banyak, lepas tu mana ada batu raya. Apa dia lagi? Kubur tu dah jadi keinsafan. Kubur tu tak jadi keinsafan. Kubur tu jadi tempat pesta. Orang masuk kubur supaya ada keinsafan. Betul ke tidak? Dia tak pun dapat air yang kita makan pagi raya. Semua bawa beberoni, bawa nasi goreng, bawa apa bawa. Dia macam piknik pula. Macam dia ingat bapak dia kata tengah dia makan tak pula. Semua boleh cerita lama. Tak elok lah ya. Ya, maksud saya bahawa itu tidaklah. Kubur tempat kita mengenang, kita nak menunjuk rasa kasih, rasa sayang. Bukan dengan cara makan-makan pesta-pesta itu semua tak betul. Wallahu a'lam bishawab.
Ya tak tuan-tuan? Setuju tak? Dari satu sudut ya. Alhamdulillah sekarang dah kurang. Dulu banyak arwah bapak saya meninggal umur saya 6 tahun. Jadi dulu kita mana tahu lah jenis bangang dia, itu endori ya. Pergi dekat mana? Dekat pada Pusaraman. Tapi dia orang baik. Bila pagi raya datang kan, siap makroni satu tumbler. Lepas tu ada air batu. Lepas tu ada kuih-kuih. Kau makan besar ramai-ramai lah. Kita pun makan lah. Budak-budak mana tahu dah semua. Fikir dia balik ni tak betul ni. Dia lah. Dia pergi kubur. Macam orang kubur siarah bersihkan. Dia tak bacakan doa apa. Bukan makan-makan. Siap kuih semua ada semua. Makan besar dengan bapak lah. Benda semua adalah kurang tepat. Allah makan besar. Ya. Dia orang baik tapi kurang tepat. Ya. Okey, ada apa-apa lagi soalan jemaah? Oh jemaah.